Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Jadi alhamdulillah, sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah kerana pada hari ini kita masih diberi ruang peluang oleh Allah untuk sama-sama kita mempelajari, untuk sama-sama kita menekuni, untuk sama-sama kita menambah ilmu, sambungan kepada siri-siri yang telah lalu, yang telah kita cuba untuk memperbaiki diri kita daripada ilmu yang kita telah dapat daripada ilmu-ilmu yang Ustazah telah kongsikan sebelum ini. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah pada kali ini kita sudah pun sebenarnya masuk pada bab yang kedua, kan? Setelah kita mempelajari bagaimana untuk kita menjaga mata kita, bagaimana untuk kita menjaga telinga kita, bagaimana nak menjaga lidah kita, bagaimana nak menjaga perut kita, faraj kita, tangan dan kaki kita. Seterusnya kita akan masuk proses yang seterusnya, iaitu proses bagaimana untuk kita membuang segala sifat-sifat mazmumah yang menjadi sifat yang utama dalam diri kita, untuk kita buang terlebih dahulu. Di dalam kitab ini dia membahagikan kepada 10 sifat-sifat utama yang mesti dibuang oleh kita. Kerana daripada 10 ni lah yang boleh mendatangkan sifat-sifat yang lain, sifat-sifat buruk yang lain. Jadi insya-Allah Ustazah baca dulu secara semua 10 sifat tu supaya kita nampak lah. Okay. Jadi sifat yang pertama kita baca dalam buku ni, kita perlu mengetahui segala kelakuan yang dicela itu begitu banyak. Tetapi di sini hanya disebutkan 10 perkara daripada 10 bab. Ini kerana sifat ini adalah asal bagi semuanya, dan sifat yang lain adalah pecahan daripada sifat yang 10 ini. Maksudnya penting untuk kita buang 10 sifat ini dari dalam diri kita, dari dalam hati kita. Yang pertama iaitu tamak dengan makanan. Yang kedua, tamak dengan kata-kata. Yang ketiga, marah. 4, dengki. 5, kedekut dan sayangkan harta. 6, suka bermegah. 7, cintakan dunia. 8, bangga diri. 9, ujub. Dan akhir sekali ialah riak. 10. Jadi Ustazah akan kupas untuk sesi ini, iaitu sifat yang pertama, tamak dengan makanan. Kan? Okay, jadi kita perlulah bersungguh-sungguh dalam memelihara jantung ataupun hati kita ini daripada sifat-sifat yang tercela yang telah disebutkan tadi. Kerana apa yang kita nak hidup di dunia ini ialah kejayaan di akhirat. Kejayaan di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang mengejar akhirat, maka dunia akan datang padanya. Barang siapa yang mengejar dunia, maka dunia dah yang dia dapat. Maksudnya bila kita mengejar akhirat, insya-Allah dunia akan datang pada kita. Sebagaimana sabda Nabi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syams yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad aflaha man zakkaha. Sebenarnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih, bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Maksudnya orang yang betul-betul berjaya ialah orang yang mampu membersihkan hatinya daripada segala kekotoran. Bila sebut kekotoran tu bermaksud adanya titik-titik hitam yang berpunca daripada dosa-dosa yang telah kita lakukan. Wal-iyazubillah. Okey. Jadi hadis seterusnya Nabi bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebahagian daripada iman. Jadi jelas kesempurnaan iman itu adalah dengan membersihkan jantung daripada segala yang dibenci oleh Allah dan menghiasinya dengan perkara yang diredainya. Maka membersih dan menghiasinya itu adalah sebahagian daripada iman, serta kedua-duanya adalah perhimpunan iman yang sempurna. Jadi kena seiring. Kita membersihkan hati
dan luaran kita lah, bermula dari dalam. Maka kita masuk kepada sifat yang pertama, iaitu tamak terhadap makanan. Tamak dalam makanan adalah sebahagian daripada segala kejahatan. Nas'alullaha as-salamah. Bila mana kita dengar sesuatu yang tak elok untuk kita ikut, ataupun sesuatu yang tak elok kita takut datang pada diri kita, maka kita baca doa nas'alullaha as-salamah. Kita minta supaya Allah selamatkan diri kita daripada sifat ini. Dan yang kedua, bila mana kita nak menolak balak. Contoh kita dengar sekarang hujan, mungkin hujan di beberapa tempat, kita minta Allah jauhkan bala itu pada kita. Kita sebut Allahul Musta'an, Allah akan bantu kita, Allah akan tolong kita. Dan yang terakhir, bila kejadian tu dah sampai, maka kita sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Maksudnya bila benda tu dah datang, kita kembali kepada Allah, dan kita minta Allah bagi ajar ataupun pahala yang setimpal dengan apa yang menimpa kita, dan menggantikannya dengan lebih baik. Jadi kita akan berbicara dengan sifat-sifat tercela ni, kita akan sebut nas'alullah as-salamah, nas'alullah as-salamah. Minta Allah selamatkan diri kita ni daripada 10 sifat-sifat terkeji ni, singgah di hati kita, ataupun mungkin dah ada tapi kita minta jauh juga, supaya ia terhenti di situ. Okey. Jadi tamak dengan makanan ini sebahagian daripada segala kejahatan. Makan, macam mana makan kita, kan? Kerana perut adalah tempat keluar untuk segala keinginan. Daripada keinginan itu, maka lahir keinginan terhadap nafsu syahwat. Apabila keinginan dalam makanan dan nafsu syahwat menguasai diri, maka kedua-duanya menjadikan diri begitu tamak dengan harta. Ini kerana tanpa harta, kedua-dua keinginan itu tidak akan dapat ditunaikan. Jadi bila kita nak makan, bila kita suka makan banyak, maka dia memerlukan kepada duit. Jadi kita akan tamak dengan harta. Kita nak duit, cari duit. Sebab apa? Nak memenuhkan perut kita. Nak makan makanan yang sedap, nak makan makanan yang banyak, nak makan makanan yang sehingga kenyang, kenyang sangat-sangat. Kan? Jadi bergabunglah dua itu. Bila perut kenyang, maka nafsu syahwat kita akan menguasai diri kita, dan dengan itu juga kita menjadi seorang yang tamak dengan harta yang kita ada. Okey. Jadi sesuatu harta yang dimiliki dan diusahakan, kebiasaannya bertujuan untuk menunjuk kemegahan. Harta yang kita ada bertujuan untuk menunjuk kemegahan, tapi bukan semualah. Jika sekiranya kita menggunakan harta kita itu pada tempat yang selayaknya, maka tak akan berlakulah menunjuk-nunjuk dengan kemegahan. Ini untuk sesiapa yang menggunakan harta pada jalan yang salah. Bermegah. Justru apabila kedua-duanya, harta dan kemegahan, dapat dimiliki, akan lahir sifat-sifat yang keji. Bermula daripada megah tadi. Datang daripada mana megah? Datang daripada banyaknya harta. Datang daripada mana banyaknya harta? Kerana kita suka makan banyak tadi, kan? Selalu nak makan banyak, jadi kita cari duit lah. Jadi bermula daripada megah itu, datanglah sifat riak. Datanglah takabur. Riak suka menunjuk-nunjuk. Takabur, besar diri. Datanglah dengki. Datanglah permusuhan antara satu sama lain. Semua perkara yang disebutkan itu berpunca daripada perut. Nampak ringan, kan? Sebagaimana Ustazah pun dah ulas, perut termasuk dalam 7 anggota yang patut kita jaga. Jadi hari ini pun tamak terhadap makanan pun berkait juga dengan perut. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kita supaya sentiasa berlapar. Sentiasa berlapar dengan maksud kita berpuasa, mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan puasa yang tak patuh sunnah, bukan puasa yang nak diet tu, tapi puasa yang mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita berehat dulu seketika, insya-Allah kembali selepas ini.
alhamdulillah bertemu kembali. Jadi bila mana Nabi menyebut tentang tamak terhadap makanan ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang berbunyi, ma min amalin ahabba ila Allah taala minal ju'i wal 'atash. Tidak ada pekerjaan yang lebih dikasihi oleh Allah daripada lapar dan dahaga. Namun hadis ini Al-Iqari mengatakan bahawasanya tiada sumber asal. Dalam buku ni, kalau siapa yang memiliki buku Penawar Bagi Hati ni, dia banyaklah menulis tentang hadis ini dari mana apa semua tu secara jelaslah dalam buku ni, dan ditulis juga nota kaki. Jadi kita boleh rujuk kat situlah. Dan Nabi SAW menyatakan lagi al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am hiya al-ibadah. Berfikir itu adalah sebahagian daripada ibadah, dan makan yang sedikit itu adalah satu ibadah. Kalau kita tengok hadis-hadis ini menyebut kepada kita tentang perlunya untuk kita mengurangi makan. Sebagaimana Nabi ajar macam mana makan ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Tapi kita dah makan sampai sendawa barulah berhenti. Dah kenyang dah lah, tak nak dah kenyang dah. Maksudnya tak betul lah cara kita makan tu. Dan tak lapar pun makan apa? Makan kerepek itu, makan kerepek ini kan, mengunyah orang kata. Mulut ni tak boleh nak duduk saja, mengunyah je kan. Jadi macam tu. Tak boleh ada dalam diri kita ini sifat tamak kepada makanan. Okey. Ada lagi menyebut bahawasanya afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syurubin na'umin. Perkara yang lebih afdal dalam kalangan kamu di sisi Allah adalah orang yang lebih lama lapar dan berfikir. Perkara yang paling dibenci oleh Allah dalam kalangan kamu adalah orang yang banyak makan, banyak minum dan banyak tidur. Kita boleh kata yang ni pun Iraqi kata tiada sumber hadis. Kita boleh kata ini adalah kata-kata hikmah daripada para ulama. Tapi kalau kita tengok kan, bila sebut tentang Allah suka dengan orang yang lapar, suka dengan orang yang lapar ni kan, kalau kita tengok puasa sendiri, Allah kata pahalanya di sisi Allah kan. Berbanding dengan solat berapa? Kalau solat berjemaah 27 pahala. Kalau solat seorang 1 kan. Kalau sedekah berapa? Sedekah 1 Allah akan ganda dengan 10 kan. Ataupun infak fisabilillah Allah akan ganda dengan 700 kan. Kalau mengaji berapa? Kalau mengaji 1 huruf 10 kebaikan. Tapi puasa Allah tak sebut. Allah kata puasa tu di sisiku, balasan tu di sisiku. Maksudnya besar sebenarnya pahala orang yang berpuasa dan pahala orang yang berlapar lah. Kan, maksudnya kurang makan. Nanti kat belakang nanti diterangkan kelebihan orang yang kurang makan dan apa keburukan orang yang makan banyak. Jadi hadis Nabi lagi ada ni, Nabi SAW berkata, dalam ni berkata, okey. Ni Al-Iraqi pun mengata sumber-sumber hadis ni. Jadi dia tulis berkata, ma mala'abna Adam wi'a'an syarran min batnihi hasba bna Adam luqaimatun yuqminu sulbah. Anak Adam tidak akan memenuhkan bencana, iaitu bekas yang lebih jahat daripada perutnya. Maksudnya jahat ni, memenuhkan perut. Maka memadailah dia beberapa suapan yang membetulkan tulang belakangnya. Syarah kepada hadis ni ialah, maksudnya kita ni cukup. Kalau tak mampu untuk kita nak makan cukup-cukup untuk betulkan tulang belakang kita untuk beribadah sahaja, disambung kat sini, maka kalau tak mampu nak buat macam tu, bahagilah perut kita ini kepada 3 bahagian. Okey. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, dan 1/3 yang lain untuk pernafasan. Ni kita 3 tu semua kita semua kita sumbat dengan makanan. Sehingga ke pernafasan tak lawas, pernafasan tak
tak sepatutnya, sehingga berlakulah sakit-sakit yang macam-macam. Bermula daripada perut kita sendiri. Kita lah sebenarnya. Kan? Betul lah, maksudnya kita sebenarnya yang menzalimi diri kita sendiri kan. Sebagaimana kita berdoa kepada Allah, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami, ya Allah. Wa illam taghfir lana, jika sekiranya Engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, kami termasuk dalam golongan orang-orang yang rugi. Ya, betul. Kita yang telah menzalimi diri kita sendiri. Kita makan banyak-banyak. Kita makan benda yang sebenarnya tak sepatutnya kita makan kan. Okey, dan sebenarnya hadis-hadis ini disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Hadis-hadis yang Ustazah baca tadilah. Okey. Jadi lapar itu mempunyai beberapa faedah. Dalam buku ni dia listkan apa faedah bila mana kita berlapar. Yang pertama, berlapar boleh menyebabkan hati menjadi nipis sehingga membuatkan seseorang itu mendapat kelazatan dan kenikmatan dalam beribadah. Nampak tak? Rupa-rupanya lapar ini boleh memberi nikmat kepada kita, rasa lazat kita dalam melakukan ibadah. Sebab tu kalau kita perasan bulan Ramadan, kita pun berada dalam bulan Ramadan kan. Kalau bulan puasa kan, kita boleh mengaji lebih pada biasa. Kalau bulan puasa kita boleh bersedekah lebih pada biasa. Kalau bulan puasa kita boleh apa lagi? Memang lebih pada biasa. Ustazah sebenarnya buat testimoni kat lah kan. Bulan puasa tahun lepas, disebabkan PKP, Ustazah cuba buat satu grup mengaji untuk khatam 3 kali khatam. Maksudnya 10 hari sekali khatam. 10 hari yang kedua 2 kali, 10 hari yang ketiga 3 kali. Ada yang mampu sebenarnya. Mampu khatam. Dan Ustazah cuba tahun ni Ustazah buat grup Sya'ban. Khatam Sya'ban, alhamdulillah ada 2 orang yang mampu habiskan. Yang lain tu nak kata faham tak? Maksudnya bila kita berlapar, bila kita dalam keadaan puasa, kita jaga makan kita, maka kita akan dapat kelazatan dan kenikmatan dalam beribadah. Beza dengan hari-hari biasa kita. Kan? Yang kedua, berlapar juga boleh membuatkan seseorang itu cerdik hatinya. Kerana kenyang boleh membuatkan bodoh. Seseorang itu jadi bodoh. Maksudnya, selalu kita kan, zaman belajar dulu bulan dekat dengan exam kita akan puasa. Ataupun hari exam kita akan puasa. Sebenarnya boleh cerdikkan akal kita. Yang ketiga, berlapar boleh memecahkan keinginan nafsu yang membuat-buat daripada melakukan kemaksiatan. Sebagaimana hadis Nabi SAW, Nabi sebut tentang puasa, fa innahu lahu wija. Kerana puasa itu menjadi penghalang kepada nafsu syahwat. Maksudnya bila kita puasa, perut kita tak kenyang, boleh menghalang ataupun melemahkan nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara maksiat kepada Allah. Yang keempat, bila kita lapar ni, tubuh badan juga menjadi ringan untuk mengerjakan sembahyang tahajud dan ibadah-ibadah yang lain. Yang ni jelas lah kan, kalau kita tak jaga masa berbuka tu, ya Allah, nak solat tarawih macam mana ni? Kenyangnya, penuh perut kan. Jadi kena jaga tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kena jaga. Waktu berbuka tu ingat-ingat sikit. Jangan makan terlalu banyak. Memang kita puasa sehari tak makan kan. Kita nak makan itu, nak makan ini. Ada je semua teringin kan. Tapi jaga. Kerana kalau perut kita tak terlalu kenyang, maka senang, ringan badan kita untuk mengerjakan ibadah. Yang kelima, bila perut kita tak kenyang sangat ni, kita berlapar ni, boleh menghilangkan mengantuk kan, dan mengantuk itu menegah seseorang daripada melakukan ibadah. Kalau kita terlalu kenyang, kita akan cepat mengantuk, maka tak buatlah ibadah. Kalau kita tak mengantuk, kita boleh mengaji, kita boleh solat dan ibadah-ibadah yang lain. Dan yang terakhir ialah apabila sentiasa berlapar, seseorang itu akan memadai dengan sedikit sahaja harta dan kemewahan dunia. Maksudnya dia tak bersungguh lah nak cari duit, sebab dia makan apa yang ada. Dia makan ala kadar. Ada duit RM5 pun dah cukup beli nasi bajet kan. Maksudnya tak fikir sangat pada makan. Jadi maka tak fikirlah pada duit.
Kalau orang fikir makan, dia akan nak cari duit untuk makan. Okey. Tapi kalau orang ada duit banyak, memang dia akan makan benda-benda yang mahal lah, kan, makanan-makanan yang mahal. Okey. Jadi ini adalah 6 perkara lah disebut dalam kitab ini tentang faedah bila mana kita ini sentiasa berlapar, tidak makan terlalu kenyang. Jadi kita berehat seketika, kita sambung selepas ini. Alhamdulillah, bertemu kembali. Okey, selepas kita tahu apa itu faedah bila mana kita menjaga perut kita tidak terlalu kenyang, maka kat sini muka surat seterusnya ini dia mengajarkan kita bahawasanya bagaimana kita nak makan mengikut sukatan. Makan secara sedikit boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Okey, peringkat yang pertama, orang yang makan sedikit ni, yang pertama as-siddiqin, iaitu orang yang benar di sisi Allah. Mereka makan sekadar memelihara badan daripada binasa, iaitu sekiranya kurang daripada kadar itu, ianya ditakuti boleh menyebabkan kerosakan pada akal, fikiran ataupun menyebabkan mati kelaparan. Maksudnya dia makan tu sekadar je, sekadar untuk memelihara badan, tidak lebih dan tidak kurang. Kalau dia kurang, dia akan mati. Okey. Kalau kurang, dia akan mati kelaparan. Makan berpada-pada. Okey. Untuk tujuan ibadah. Yang kedua, makan hanya setengah cupak. Satu cupak dianggarkan 300 gram bagi gandum dan 700 gram bagi beras setiap hari. Iaitu memenuhi 1/3 perut. Hal ini adalah amalan yang biasa dilakukan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan golongan para sahabat. Iaitu mereka hanya makan segantang gandum sahaja dalam masa 7 hari. Kebanyakan sahabat ini tak makan sebab apa? Sebab tak ada duit. Kan? Bukan tak makan sebab ni sentiasa berlapar lah. Maksudnya bukan mewah. Sahabat-sahabat Nabi ni bukan mewah. Yang ketiga, makan sekadar secupak setiap hari. Apabila ia melebihi daripada yang sepatutnya, maka kebiasaannya ia dianggap sebagai golongan yang banyak makan. Maksudnya makan secupak sehari. Kalau lebih pada itu, dianggap dah berlebih-lebih pada makan. Kita berapa sehari? Kita makan berapa pinggan sehari? Kan? Kita ceklah balik kita macam mana. Okey? Macam mana? Okey, begitu juga dengan jadual makan. Dia ajar kita juga jadual makan. Bagaimana mengurangkan makan dengan melihat pada masa. Juga boleh dibahagikan kepada 3 peringkat. Boleh tengok pada masa. Okay. Yang pertama, peringkat tinggi adalah berasa lapar sepanjang 3 hari ataupun lebih. Maksudnya golongan ini hanya makan setiap 3 hari ataupun lebih. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berlapar selama 6 hari. Okey. Yang ni pun samalah yang saya sebut tadi. Sahabat ni dia makan bukannya berpuasa ke apa, tak makan tu. Tapi tak ada makanan. Tak ada makanan. Okay, itu peringkat pertama, 3 hari. Yang kedua, pertengahan adalah makan pada setiap 2 hari. Setiap 2 hari dia makan. Dan yang ketiga, yang paling rendah lah. Makan setiap hari hanya sekali. Itu paling rendah tu. Makan setiap hari sekali. Kita makan berapa hari, tuan-tuan puan-puan? Kita makan berapa kali sehari? 5, kan? Pagi, pukul 10 pula, tengah hari, pukul 4, malam. Kan? Banyaknya kita makan. Ni sekali sehari. Oleh itu, mereka yang makan pada setiap hari 2 kali tidak akan berasa lapar. Bahkan sebenarnya dia sudah pun meninggalkan kelebihan lapar. Okey. Dah tinggal kelebihan lapar. Maksudnya, sebenarnya kita makan 2 hari dengan makanan yang sangat berat. Contoh nasi. Sebenarnya kita dah cukup. Lebih pada cukup dah. Tapi kita makan 5 kali sehari sebab dah terbiasa. Jadi bagaimana kita nak latih
diri kita ataupun kita nak latih perut kita ni. Perut kita daripada tidak memenuhkan perut kita dengan makanan-makanan sehingga menyebabkan berlakulah kelemahan-kelemahan pada badan kita. Jadi sudah masuk kenyang ni. Kenyang yang boleh membinasakan diri kita. Okey? Kerana apa? Yang pertama, tidak ada kelazatan dan kenikmatan dalam mengerjakan ibadah. Bahayanya kenyang sehingga kita tak rasa nak melakukan ibadah dan tak rasa nikmat pun. Sebab apa? Penuh perut ni, tak selesa. Kan? Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Nafsu kita, faham-fahamlah, kalau kenyang kita akan tidur, kita akan baring, maka kita buatlah apa yang kita nak. Kan? Maksudnya bermalas-malas. Nafsu kita pun jadi membuat-buat. Okay, yang ketiga, hilang rasa kasihan pada mereka yang miskin kerana tidak merasakan bagaimana rasa lapar dan menyangka semua manusia dalam keadaan kenyang. Oleh itu, diwajibkan puasa supaya mengetahui hikmah bagaimana rasanya apabila orang miskin tidak dapat makan. Itulah hikmah yang Allah kurniakan pada kita, wajib untuk kita puasa sebulan dalam setahun. Jika sekiranya tak adanya kewajipan puasa ni, maka agak-agak kita puasa tak? Semualah. Semua kita ni lah umat Islam merasai macam mana lapar ketika bulan Ramadan. Kan? Sebab hari biasa mungkin kita tak puasa. Tambah-tambah orang yang tamak dengan makanan tak akan puasa hari-hari lain. Puasa-puasa sunat yang lain. Maka Allah fardukan kepada kita puasa di bulan Ramadan. Bagi kita rasa bagaimana orang yang lapar tak ada makanan. Rasa bagaimana orang susah yang tak cukup makan. Kan? Dan yang keempat, bila kita terlalu kenyang, kita akan menjadi lemah. Lemah untuk mengingat ilmu. Ilmu yang boleh memberi manfaat, kita akan lemah. Payah nak ingat bila perut kenyang. Dan yang terakhir, sebenarnya orang yang sempurna iman itu akan berulang-ulang ke masjid. Manakala orang yang terlalu kekenyangan itu akan keluar dan masuk ke tandas. Subhanallah. Kan? Orang yang beriman ini, dia akan jaga perut dia. Dia akan makan ikut keperluan. Maka dia akan berulang alik ke masjid. Adapun orang yang makan dengan makanan yang banyak ini, dia akan berulang alik ke tandas. Betul tak? Kita bulan Ramadan ni, kalau kita puasa kan, kita beriktikaf di masjid. Mana ada keluar masuk pergi tandas, betul tak? Kita boleh lama masa kat masjid kan. Lepas zuhur sampai asar. Tak ada pergi tandas. Kan? Tak ada susah-susah nak fikir makan, betul tak? Tapi kalau kita tidak berpuasa, maka kita akan ulang alik ke tandas lah. Tambah-tambah orang yang makan banyak ni, sikit-sikit sakit perut, sikit-sikit sakit perut, sikit-sikit nak kencing, sikit-sikit nak kencing, betul tak? Jadi itulah keburukan yang boleh membinasakan diri kita. Bila mana kita ni tamak pada makanan. Kita makan ikut suka. Okay, jadi sekiranya, dalam buku ni dia kata, sekiranya kita mengatakan sebenarnya kenyang itu adalah adat bagiku, jadi bagaimana aku boleh meninggalkannya? Dah memang adat, dah memang makan banyak ni. Macam mana kita nak tinggal? Jawapannya adalah mudah bagi mereka yang ingin melakukannya. Kita perlu melakukannya secara beransur-ansur dengan mengurangi sesuap makanan kita setiap hari sehingga kita boleh mengurangkannya hanya sepinggan dalam sebulan. Dengan cara seperti ini, kamu tidak akan menyedari kamu sudah mengurangkan dalam pemakanan serta menjadikan sedikit makan itu sebagai adat kamu yang baru. Okey? Maksudnya benda ini dan benda-benda lain pun, sifat-sifat mazmumah yang lain pun, kalau dalam tazkiyatun nafsiyah ni disebut sebagai riyadah. Semua ini perlu kepada riyadah. Apa itu riyadah? Latihan. Semua benda yang kita akan belajar satu buku ni semua perlu kepada latihan. Tak ada orang tiba-tiba dah baik dah. Tak ada orang tiba-tiba dah ikhlas. Tak ada. Semua itu perlu kepada latihan. Latihan bagaimana nak mengikhlaskan diri. Latihan bagaimana nak makan sikit. Bukan bermaksud kita dah makan banyak-banyak terus kita tak nak makan. 2 hari tak nak makan puasa sehingga terketar-ketar. Tidak. Dia perlu kepada latihan sikit-sikit demi sedikit.
Okey, bagi mendapatkan hasil. Bila kita dah makan, contoh sehari 5 kali, kita kurangkan kepada 4 kali. Okey, lepas tu kurang kepada 3 kali. Tapi daripada 3 kali tu banyak lagi. Sekali makan tu banyak. Kita kurangkan pula portion dia sikit. Kan? Walaupun 3 kali tapi nasi sikit. Lauk banyak. Sayur banyak, nasi sikit. Contoh. Maksudnya tidak terlalu kenyang. Dan kita tak makan waktu-waktu yang lain. Kita tak makan benda-benda yang boleh kita kata tadi itulah, nak mengunyah lah, nak makan itu, nak makan ini, sedangkan kita tak lapar pun. Kita cukup dengan makan nasi 1 pinggan 3 kali sehari sebagai contoh. Maka yang lain kita tak makan lah. Kita hanya ambil kuih 1 biji je sebab dah tak lapar kan. Maksudnya semua ini memerlukan kepada latihan. Ustazah sendiri pun ada pengalaman melatih diri daripada makan banyak sehinggalah makan sikit kan. Sebab apa? Sebab tak selesa dah ni. Badan dah berat, dah gemuk sangat, dah tak selesa dah. Nak solat pun payah kan. Mengah-mengah sekali. Jadi apa yang Islam anjurkan, apa yang Islam sarankan ini semua ada kebaikan. Tunggu kita je nak buat ataupun tidak. Jadi habis kita pada tajuk tamak dengan makanan. Mudah-mudahan kita cuba di bulan Ramadan inilah bermulanya kita nak cuba kurang-kurangkan makan. Mudah-mudahan raya nanti tak adalah kita makan terlalu banyak sehingga dah lupa dah kita punya didikan di dalam bulan Ramadan ini. Jadi saya kira setakat ini untuk kali ini. Apa-apa yang baik itu daripada Allah dan kurang lemah daripada Ustazah sendiri. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.